Dengan itu para hadirin sekalian, saya akhiri perdebatan saya dengan ucapan sekian. Terima kasih. Apa awak tengah buat dia jadi? Tak ada apa-apa lah. Malu pula saya. Oh, esok saya ada perdebatan kat sekolah. Jadi, saya berlatihlah dulu. Persembahan awak bolehlah. Tapi kan, kenapa cara awak bercakap nampak macam pelik, ah? Pelik? Bukankah kalau majlis tak boleh cakap bahasa pasar? Betul juga tu. Peliklah kalau kita buat ucapan ke, berpidato ke dengan menggunakan bahasa yang salah. Tapi kan, saya lagi selesa cakap bahasa pasar dengan kawan-kawan. Dan, kalau dah terbiasa cakap bahasa pasar, mesti susah nak buat ucapan dengan menggunakan bahasa kebangsaan. Kenapa, Cintailah bahasa Malaysia. Baru best. Mana boleh cakap best? Baru hebat. Pertuturan amat pentinglah pergaulan. Jika pertuturan tidak sempurna, boleh memberi maksud yang mengelirukan dan masalah komunikasi. Semalam saya pergi ke Taman Botani. Saya lihat banyak orang di sana. Saya rasa ayah awak tu salah lah. Bukan banyak orang di sana, tapi ramai orang di sana. Pertuturan adalah percakapan ataupun cara kita berkomunikasi dengan rakan-rakan. Penggunaan bahasa yang betul dalam pertuturan harus dititik beratkan demi menjaga bahasa kebangsaan kita. Korang ingat di bola mana yang menang hari tu? Tentulah sekolah kita. Sekolah kita saingan sekolah lain. Awak berdua ni boleh tak jangan menggunakan bahasa pasar seperti sailang dan lain-lain lagi. Saya tak faham lah. Sailang tu apa? Saya pun tak tahu. Penggunaan bahasa pasar boleh menjejaskan bahasa kita. Jika bahasa pasar tidak dibendung, secara tak langsung bahasa kebangsaan akan menjadi bahasa pasar. Tentu kawan-kawan berasa kekok apabila menggunakan bahasa yang betul. Tetapi, jika kita praktikkan setiap hari, pertuturan kita akan menjadi lebih lancar dan sedap didengar. Para penonton sekalian, jangan ke mana-mana kerana ada rancangan menarik selepas ini. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Yelah, bila dah biasa dengan cara kita bercakap, tiba-tiba kena tukar. Mesti kelam kabut kan? Saya pernah kena macam tu. Masa saya buat karangan, banyak kali saya kena betulkan. Sebab banyak campur dengan bahasa pasar. Bahasa pasar macam tak ada, korang, diorang. Betul lah tu. Tapi kan, saya rasa bukan kita je yang ada masalah ni. Kadang-kadang kita tak sedar. Mungkin perkara tu dah jadi perkara biasa.
Saya pun ada rasa macam tu. Kenapa yang membawa homework dengan cincai? Itu bahasa Rojak. Dapat awak buat kerja rumah tidak sempurna. Baru betul. Oh. Contoh tadi adalah satu contoh di mana pelajar tadi menggunakan bahasa Rojak pada perkataan homework dan cincai. Homework berasal dari bahasa Inggeris manakala cincai adalah perkataan yang berasal dari bahasa Cina. Penggunaan bahasa Rojak amat meluas di kalangan pelajar-pelajar. Bahasa Rojak digunakan kerana penguasaan bahasa yang lemah dan kerana sejarah bahasa Rojak itu sendiri. Restoran yang kat corner tadi memang best lah. Tahulah dia masak. Semalam ada sempat dapat lagi. Tapi, I rasa better kalau makan kat situ. Ni makan apa tadi? Aku makan. Satu cadangan untuk membendung gejala ini adalah untuk bertutur dalam bahasa Melayu tulen dalam satu ayat tanpa campuran bahasa lain. Saya rasa banggalah dengan keputusan ujian tahunan saya kali ini. Tak sangkalah saya dapat menjawab semua soalan dengan tepat. Nampaknya kita belajar berkumpulan setiap hari membuat hasil. Yalah, saya setuju. Penggunaan bahasa yang tidak betul termasuk sistem ejaan, pemilihan kata, pengolahan ayat atau mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris iaitu bahasa Rojak banyak berlaku atau dipamerkan di tempat umum. Jika kesalahan ini tidak dicegah dengan segera, ia akan mencemarkan maruah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tak sabar nak tengok rancangan seterusnya. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Itu kan burung merpati. Kenapa dia buat macam tu? Ish, pelik. Bang. Abang buat apa dengan burung merpati ni? Kesian dia tahu. Abang nak bagi makan nyet. Kalau nak tengok, jom. Nyet? Monyet? Takkan monyet makan burung merpati pula? Bang! Tunggu, bang! Hai, saya Muhammad Azam Mila. Saya adalah penjaga burung angkangok di sini. Nyet. Burung helang kangok adalah spesies helang pemakan ikan yang terdapat di negara Jepun. Spesies ini juga boleh didapati di negara-negara lain seperti Borneo, Sulawesi dan selatan Molucas. Helang kangok ini adalah burung pemangsa yang terbesar di kalangan spesiesnya. Burung elang ni bagi abang dia adalah cantik, yang kedua adalah megah. Dia mempunyai kelebihannya dia tersendiri. Burung helang ni, umur dia berapa? Kalau tak silap abang, umur dia menjangkaui 18 tahun. Abang dah menjaga burung elang ni selama setahun 4 bulan. Macam mana burung helang ni boleh berada di sini? Dia dulu menangkap ikan. Sewaktu itu hujan dan juga ribut. Dia menangkap ikan, naikkan ke atas, terus dia melanggar pokok. Secara tak langsung kami merawat dia dan dia menjadi sebahagian binatang yang berada di sini. Burung helang kangok hidup liar di kawasan perairan sungai atau tasik yang diliputi hutan-hutan tebal. Ia suka bertengek di dahan beti yang terdapat di tepi sungai atau tasik untuk mencari makanan kesukaannya, iaitu ikan. Pelihatannya yang amat tajam menjadikannya seekor burung pemangsa yang hebat.
Selain itu, abang akan tukar juga makanan kehadiran dia seperti burung merpati dan juga ayam Burung pun makan. makan. Tadi, Abang Zahar baru je melepaskan 2 ekor burung merpati. Dan ingat, telah berjaya membunuh dan menangkap kedua-dua ekor burung merpati tu. Dahsyat. Tapi, dia tadi tak makan kedua-dua ekor burung merpati tu. Mungkin dia malu dengan Is kot. Jadi, kita kena menyorong dan bersembunyi. Macam ni. Terdapat pelbagai spesies burung helang di Asia. Tetapi, spesies helang kangok mempunyai corak celoreng dan berwarna coklat di lehernya. Kakinya diselaputi bulu tebal ke bawah, membezakan ia dengan helang yang mencari makanan di darat. Burung helang kangok liar suka dilihat di habitatnya yang asal kerana habitatnya diselubungi hutan tebal dan ianya bersarang di pokok-pokok yang tinggi. Di negara-negara lain, burung helang ni semakin pupus disebabkan aktiviti pembalakan dan perburuan. Syukurlah di negara kita ni, burung helang ni masih berpupus kerana kita masih memelihara sungai dan hutan-hutan yang menjadi habitat utama burung helang kangok ni. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Planet Kids kini kembali. Yeay! Uish, dekat sini ada kinci air lah. Bukan senang nak tengok kinci air. Kita fikir satu eksperimen yang menggunakan fungsi kinci air. Tentu menarik. Untuk eksperimen ini, kita memerlukan lidi, gunting, saya memerlukan pemberat. Jadi, saya memilih anak patung ni sebagai pemberat saya. Tanah liat, botol, tali nylon, air. Sekarang kita mulakan eksperimen. Mula-mula, kita guntingkan botol ni lebih kurang takat ni. Kemudian, kita potong lebihan botol menjadi segi 4 macam ni. Kita memerlukan 6 kepingan. Sekarang, kita bentukkan tanah liat seperti ini. Selepas itu, kita tebukkan tanah liat tadi dengan pencucuk lidi. Pastikan ditebuk di tengah-tengah tanah liat. Kita lekatkan kepingan segi 4 tadi pada tanah liat ini dan bentukkan menjadi seperti kipas. Buat belahan pada tepi botol seperti ini. Sekarang letakkan lidi pada belahan tadi. Ikat tali nylon pada hujung lidi dan ikatkan patung pada hujung tali. Dah siap. Sebelum kita mencubanya, kita akan letak sedikit tanah liat di hujung lidi supaya ianya seimbang. Macam ni.
Sekarang mari kita cuba kinci air ni. Tapi sebelum tu kita kena alas dengan kain dulu. Kalau tak nanti basah meja ni. Kemudian kita tuangkan air betul-betul ke atas kipas ni. Eksperimen ini berkaitan dengan pengaliran air dan tenaga yang dihasilkan melalui putaran kipas ataupun sirip kincir. Kita dapati keseluruhan objek yang membentuk kincir air memainkan peranan masing-masing. Air yang dituang ke atas kipas kincir menyebabkan ianya berputar. Manakala putaran kipas kincir pula menghasilkan tenaga yang membantu menarik tali pada lidi bersama anak patung naik ke atas. Mungkin orang dulu gunakan kincir air ni untuk mencepatkan lagi kerja mereka kot. Siapa yang menciptanya memang bijak. Selamat bercuba. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Mana gajah ni? Takkan gajah boleh menyuruh pula? Betul tak? Lah, besar ni je gajah dia. Ada kertas. Mungkin maklumat pasal gajah tu kot. Gajah terkecil di dunia. Malaysia, tanah airku. Alah, ini misi. Misi cari gajah yang dipanggil tampang. Gajah tampang? Sekarang, saya berada di depan Museum Sultan Alam Shah. Menurut semua-semua yang saya perolehi, gajah tampang tu ada kat sini. Museum Sultan Alam Shah atau dulu dikenali dengan nama Museum Negeri Selangor dirasmikan pada 2 September 1989 oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Museum utama ini diwujudkan bagi menyimpan 1000 rahsia khazanah dan artifak negeri Selangor, terutamanya sejarah, salah siar Kesultanan Selangor, budaya, adat dan istiadat masyarakat di Selangor. Gedung sejarah ini juga bertanggungjawab memelihara pelbagai barangan berharga yang menjadi tarikan seperti kendang dongsong, loceng logam dan pelbagai artifak peninggalan masyarakat awal di zaman logam sekitar 2,500 tahun dahulu. Di sini, terdapat 5 buah balai pameran iaitu Balai Sejarah, Balai Kebudayaan, Balai Sukan, Balai Warisan Alam Semula Jadi dan Balai Islam. Bang, abang tanya bang. Kat sini gajah ada tak? Gajah? Gajah? Kat sini mana ada gajah? Apa awak ingat kat sini? Zoo apa ke? Gajah! Gajah mana ada? Hish, mana gajah tampang ni? Gajah.
Inilah kata tampang yang dimasukkan. Oh, rupanya tampang adalah panggilan untuk duit timah. Duit timah ataupun tampang yang berbentuk menyerupai haiwan seperti gajah, kura-kura ataupun belalang ini digunakan dengan meluas di negeri Selangor. Bahasa juga boleh menjadi jurang apabila kita berkomunikasi. Lebih-lebih lagi jika kita tidak memahami sesuatu bahasa itu. Dengan adanya sistem mata wang seperti tampang, urusan perniagaan dapat dijalankan dengan lancar pada ketika itu. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Banyak perkataan yang saya gunakan dengan kawan-kawan saya, tapi saya takkan gunakan dengan ibu bapa saya. Macam cun, gempak, relax. Dan banyak perkataan yang selalu digunakan semasa berucap. Jadi, setiap situasi memerlukan cara bertutur yang berlainan. Kita perlu bangga dengan bahasa kita kerana bahasa itu jiwa bangsa. Kami adalah pemain-pemain pasukan bola keranjang SJKC Division. Kami juga antara pasukan bola keranjang terbaik di daerah Kuala Lumpur. Hari ini kami akan mengadakan perlawanan persahabatan sebagai latihan. Jom tengok kehebatan permainan bola keranjang kami. Pasukan yang ditubuhkan pada tahun 1998 ini menjadi kebanggaan sekolah kerana pencapaiannya yang cemerlang dengan menjuarai peringkat kebangsaan pada 2009 dan 2011. Yeay! Bola keranjang adalah satu sukan yang popular di sekolah kami. Pasukan ini pernah bertanding di peringkat antarabangsa pada tahun 2011 di pertandingan bola keranjang Piala Guangfu Ilan di Taiwan dan berjaya mendapat johan dalam kategori bawah 12 tahun. Hampir semua pelajar di sekolah ini bercita-cita untuk menjadi pemain bola keranjang. Sekarang kami membuat latihan halangan dan menggelecek. Dengan latihan yang bersungguh-sungguh dan mempunyai semangat berpasukan, pasukan ini dilihat menjadi pasukan yang diguruni setiap kali turun bertanding. Kejayaan mereka mengharumkan nama sekolah dan nama negara Malaysia. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Mari bergembira bersama Planet Kids. Hai, nama saya Nik Adarahimi. Inilah hobi saya, memancing ikan. Setiap minggu, saya akan memancing ikan di empangan air kuning. Ini adalah adik saya, Arman. Adik saya pun suka memancing. Kami banyak belajar daripada ayah. Adik-adik saya dan kawan baik saya, Takif, selalu menemani saya memancing. Kami mempunyai minat yang sama. Masing-masing sangat suka memancing.
Sekarang ini, saya sedang belajar memancing secara fly fishing. Mula-mula memang kekok, tapi lama-kelamaan saya mula rasa seronok. Saya rasa seronok bila joran saya dapat ikan. Perasaan bertarung dengan ikan dan akhirnya berjaya melepaskan ikan. Sukar nak digambarkan dengan kata-kata. Memancing memerlukan pengawasan orang dewasa kerana memancing di kawasan begini bahaya jika tidak berhati-hati. Saya bangga dengan bahasa kita. Bahasa kita mampu mengeratkan masyarakat majmuk di negara kita. Saya pun ada rasa macam tu. Walaupun berbilah bangsa dan setiap bangsa mempunyai bahasa sendiri. Tetapi, bahasa Malaysia, kita semua bersatu. Betul tu. Baik saya berlatih lagi. Nanti, masa saya berdebat, saya boleh gunakan susunan bahasa yang betul. Cepat abang. Dapatkan informasi terkini rancangan Planet Kids di Facebook kami, facebook.com/planetkids.tv.